Assalamualaikum, anda bersama dengan saya lagi Sehistrozi. Let Histrozi teach you history. Okey, jadi untuk video kali ini kita akan fokuskan satu topik yang sangat menarik dalam tingkatan 5, iaitu bab yang ketiga. Topiknya atau tajuknya adalah Raja Berperlembagaan dan juga Demokrasi Berparlimen. Okey, so kita akan sentuh subtopik 3.4 berkaitan dengan amalan demokrasi. Tentang bagaimanakah negara kita boleh dianggap sebagai negara demokrasi berparlimen. Okey, so sekarang saya nak tunjukkan kamu, kalau kamu tengok di belakang saya ini adalah hierarki ataupun bentuk sistem pemerintahan yang ada dalam negara kita. Alright, so ini adalah sistem pemerintahan Malaysia sebenarnya. Okey, siapa yang tak tahu, ini adalah bentuknya. Yang mana dalam sistem pemerintahan negara kita mesti ada seorang ketua pemerintah. Dan siapakah ketua pemerintah kepada Malaysia? Ketua pemerintah kita atau ketua negara kita adalah tak lain tak bukan Yang di-Pertuan Agong, ataupun nama pendek dia kita panggil sebagai YDPA. Jadi YDPA adalah yang menjadi ketua kepada keseluruhan negara kita Malaysia. Dan dalam bab ini juga korang mungkin dah pernah belajar yang YDPA ni dilantik oleh siapa? Dilantik oleh satu badan yang kita panggil sebagai Majlis Raja-Raja Melayu. Dia adalah satu pertubuhan raja-raja, dan Majlis Raja-Raja inilah yang bertanggungjawab untuk melantik seorang YDPA dalam kalangan 9 orang Raja Melayu yang ada dalam negara kita. Okey, dan YDPA ni kita dah pernah belajar dalam bahagian yang sebelum ini, yang mana YDPA ini menjalankan tugas dia atau tempoh tugasnya atau tanggungjawabnya adalah sepanjang 5 tahun sekali. Setiap 5 tahun kita akan tukar yang baru. Setiap 5 tahun Majlis Raja-Raja akan melantik YDPA yang baru dalam kalangan 9 orang Raja-Raja Melayu. Okey, so itu di bawah, itu adalah bahagian konsep beraja. Okey, so di bawah YDPA ini kita ada 3 badan pemerintah yang penting. Kamu kena tahu dalam sesetiap atau sesebuah negara demokrasi dia mesti ada 3 badan ni. Dan 3 badan ini menjalankan fungsi pemerintahan yang berbeza. Dan setiap negara yang menjalankan sistem demokrasi dia mesti ada 3-3 ni. Kalau tak ada satu tak cukup. Kalau ada satu tak boleh. Negara itu akan berlaku kepincangan. Okey, so apakah badan-badan penting dalam sistem pemerintahan kita? Yang pertama, kita ada badan perundangan. Saya akan terangkan sebentar lagi apa ini badan perundangan. Yang kedua, kita ada badan eksekutif, dan yang ketiga, kita ada badan kehakiman. So ini adalah organisasi yang menjalankan fungsi pemerintahan dalam negara kita. Dan ketiga-tiga ini menjalankan tugas yang berbeza dalam negara kita. Kita akan tengok one by one. Okey, kita tengok yang pertama, iaitu badan perundangan. So apa ini badan perundangan? Perundangan diambil dari perkataan undang ataupun undang-undang. Jadi dekat sini korang dah tahu dah. Badan perundangan ni buat apa? Badan perundangan tugasnya menggubal atau membuat atau menghasilkan setiap undang-undang yang ada dalam negara kita. Alright, dan dalam kerajaan persekutuan kita, badan perundangan kita digelar sebagai parlimen. Jadi parlimen inilah yang bertanggungjawab untuk menjalankan fungsi menggubal undang-undang. Setiap undang-undang yang ada dalam negara kita, badan yang warna biru ni buat. Okey, dan parlimen ini dipecahkan kepada 2 dewan atau 2 orang kata fungsi atau 2 komponen kita panggil. Alright, yang pertama kita ada Dewan Negara. Yang kedua kita ada Dewan Rakyat. So apa beza Dewan Negara dan Dewan Rakyat, sir? Ada beza ke? Ada. Okey, nak tahu lebih lanjut, dalam video yang seterusnya saya akan fokuskan kepada badan perundangan. Apa tugas Dewan Negara, apa tugas Dewan Rakyat, apa tugas parlimen. Tetapi secara kasarnya, apa yang kamu kena tahu, badan ini tugasnya adalah untuk menghasilkan atau menggubal undang-undang yang ada dalam negara kita. Okey, itu yang pertama. Okey, kita pergi kepada badan yang kedua, iaitu badan eksekutif. So apa ini badan eksekutif? Badan eksekutif adalah badan yang menjalankan dasar pembangunan negara. Dasar-dasar pembangunan negara, kemajuan negara dibuat oleh badan ini.
Dan siapa je anggota-anggota yang ada dalam badan eksekutif ni? Kamu mesti kenal dengan orangnya, iaitu Perdana Menteri. Nama lain bagi badan eksekutif kita panggil sebagai Kabinet. K-A-B-I-N-E-T. Kabinet atau Kabinet. Jadi ketua kepada badan eksekutif adalah seorang Perdana Menteri. Jadi Perdana Menteri inilah yang akan mentadbir negara menjalankan dasar-dasar pembangunan dalam bidang-bidang tertentu. Dan di bawah Perdana Menteri ni dia akan ada dia punya orang kata anak buah dia yang kita panggil sebagai Jemaah Menteri. Dekat Jemaah Menteri inilah kita ada Menteri Kewangan, kita ada Menteri Kesihatan, Menteri Pendidikan, Menteri Kerja Menteri Pertanian dan sebagainya. Dan setiap menteri-menteri ni mereka kena menjalankan fungsi pembangunan kepada bidang masing-masing. Ingat tak saya kata tadi, ini adalah untuk menjalankan pembangunan dalam negara kita. Jadi Menteri Pendidikan kena jalankan pembangunan dalam bidang pendidikan. Menteri Pertanian kena cari cara macam mana mengembangkan bidang pertanian dalam negara kita. Menteri Kerja Raya macam mana nak menghasilkan sistem orang kata kerja raya, orang kata nak buat pembangunan dalam negara kita contohnya. Alright? Jadi itu adalah badan eksekutif. Alright? Dapat dekat situ semua. Jadi beza tadi buat undang-undang, yang ni melaksanakan pembangunan dalam negara. Kita pergi kepada badan yang ketiga, iaitu Badan Kehakiman. So Badan Kehakiman ni buat apa pula sir? Dia ada kaitan juga dengan undang-undang. Dia buat undang-undang juga ke macam Badan Perundangan? Tidak. Badan Kehakiman tidak buat undang-undang, tapi dia berkait rapat dengan undang-undang yang dibuat oleh Badan Perundangan. Macam mana tu? Okey, tadi kita belajar Badan Perundangan tugasnya adalah untuk membuat undang-undang. Dan kita sebagai rakyat, apa tugas kita terhadap undang-undang? Kita kena patuh kepada undang-undang, betul tak? Jadi setiap undang-undang yang ada, kita rakyat kena patuh, betul? Tapi kita tengok dekat dunia ni, ada tak orang yang memang 100% patuh kepada undang-undang? Sudah semestinya tidak, kan? Mesti akan ada orang yang melanggar undang-undang yang telah dihasilkan oleh Badan Perundangan. Dan apa yang akan terjadi kepada orang-orang yang melanggar undang-undang ni, sir? Alright, dia orang akan kenapa? Tak kenapa ke? Akan ada hukuman. Akan ada hukuman yang dikenakan kepada sesiapa yang melanggar undang-undang yang dibuat oleh Badan Perundangan. Dan siapa yang akan menghukumnya? Adakah Badan Perundangan yang akan menghukum mereka? Tidak. Yang akan menghukum orang-orang yang melanggar undang-undang yang telah dibuat oleh Badan Perundangan adalah Badan Kehakiman. Jadi Badan Kehakiman lah yang akan melaksanakan atau menegakkan keadilan bagi sesiapa yang melanggar undang-undang yang ada dalam negara kita. Jadi ketua kepada Badan Kehakiman, kita ada Ketua Hakim Negara. So setiap dalam Badan Kehakiman ni kita ada banyak mahkamah-mahkamah. Alright? Dan setiap mahkamah ni dia ada hakim-hakim dia sendiri. Jadi setiap hakim ni dia akan ada seorang ketua yang kita panggil sebagai Ketua Hakim Negara. Jadi apa je komponen-komponen yang ada dalam Badan Kehakiman? Mahkamah, pendakwa raya, peguam, itu semua dalam Badan Kehakiman. Alright, tentang isu kes jenayah, saman dan sebagainya. Apa-apa je kes dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan undang-undang, itu di bawah Badan Kehakiman. Okey, dan Badan Kehakiman ini dipecahkan kepada dua jenis. Kita ada mahkamah atasan dan mahkamah bawahan. Apa beza mahkamah atasan dengan mahkamah bawahan? Saya akan terangkan dalam bahagian yang seterusnya dengan lebih detail lagi. Mahkamah atasan adalah mahkamah yang membincangkan kes-kes yang berprofil tinggi, kes-kes jenayah, kes-kes yang besar kita panggil. Mahkamah bawahan pula adalah mahkamah yang menjalankan kes-kes yang rendah, kes-kes yang tidak berprofil tinggi. Jadi setiap apa-apa kesalahan, apa-apa kes yang kita nak bincangkan dalam negara kita, pergaduhan, saman menyaman, kes-kes berkaitan dengan perceraian harta, pertikaian antara satu pihak dengan pihak yang lain, semuanya akan dibincangkan di dalam Badan Kehakiman, dan hakim yang akan menentukan siapa yang betul, siapa yang salah. Nampak tak dekat situ? Jadi itu tugas Badan Kehakiman. Dalam bahasa mudah kita bagi mereka ini melaksanakan undang-undang. Jadi secara kesimpulannya dekat sini, Badan Perundangan buat undang-undang, Badan Eksekutif melaksanakan pembangunan dan dasar, Badan Kehakiman melaksanakan undang-undang. Tolong beza antara buat dan laksana.
buat dan laksana. Sebab pelajar-pelajar selalu confuse antara badan perundangan dengan badan kehakiman. Mereka fikir yang ni dengan yang ni adalah dua badan yang sama. Berbeza. Yang ni buat undang-undang, yang ni laksanakan undang-undang. Yang ni buat undang-undang, kalau ada orang yang langgar, yang ni yang akan menghukumnya. Tak apa. Dalam video yang akan datang saya akan terangkan dengan lebih detail lagi apakah tugas-tugas dalam badan perundangan, badan eksekutif dan juga badan kehakiman. Alright? Jadi ini adalah sistem pemerintahan dalam negara kita. Dan satu benda yang kamu kena tahu yang paling penting, YDPA berkuasa terhadap ketiga-tiga badan. YDPA ada kerja di dalam badan kehakiman, YDPA ada kerja dalam badan eksekutif dan YDPA ada kerja dalam badan perundangan. Apa kerja-kerja YDPA dalam ketiga-tiga badan? Kita akan belajar dalam bahagian yang seterusnya. Okey? Itu sahaja untuk sesi video kali ini. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam sesi video yang akan datang bersama dengan saya Sir Histrozi. Let Histrozi teach you history. Okey? Bye!